InsyaAllah duit beli wifi dah. Tapi tak beli lagi dah sebab esok cuti kelas pula ni. Esok nak pergi pondok sepupu dah. Nak beli hari ni sepuluh salah. Nanti beli semula insyaAllah. Topak dulu. Maknanya lah sunat cukur bulu hari-hari itu mazhab kita sebut dalam kita ayat. Bahasanya tak ada kira 40 hari sekali ke berapa puluh hari. Tak kira, yang penting diiktibarkan cepat lambat tumbuh tu. Kalau nampaknya lebat dah, cukur lah. Atau guting lah. Maknanya 10 hari ke 20 hari tengok. Supaya kuku sama ke. Kuku ke apa semua ialah sama. Kiranya lahnya banyak ataupun sedikit. Adapun janggut adalah mazhab kita Syafi'i adalah sunatnya sipel. Kalau cukur makruh. Tidak hari ada. Mari dalam ni dak balah janggut. Hanafi wajib. Salafiyah ada wajib ke? Misal tu alahnya mazhab kita Syafi'i sunatnya ambil hak mana lebih. Ada hak mana lebih ni sunat kita ambil lebih ni. Dah, bukannya sunat habis tu dah. Sunat ambil habis sikit-sikit. Tapi payah kitanya tak besok ke gatal, kitanya ada buatlah mana pun. Gitu. Bahkan tetapi jika ada ia kafir. Jika ada ia seorang tu kafir, orang kafir. Dihukumkan balik pada tumbuh bulu ari-ari. Dah. Orang kafir kalau dia tumbuh bulu ari-ari ya dah, balik dah. Mana boleh masuk Islam dengan sendiri dah. Jadi kalau seseorang sini dia masuk Islam dengan sendiri dia nak masuk Islam, kita tengok mu tumbuh lagi bulan hari-hari. Kalau tumbuh dah boleh masuk Islam sendiri dah. Kerana budak yang kerana kalau dia tak balik lagi, berarti maknanya dia tu kita tidak hukum gapo lagi. Nak Islam tak sah. Nak masuk Islam kecil ngucap kelimah tak sah. Dia kena balik. Tapi kalau dia tumbuh bulan hari-hari, keluar air mandi, tak lagi. Keluar mari haid, tak lagi. Tapi bulu hari-hari dia dah tumbuh dah. Maka boleh kita hukum balik. Awal hukum balik, maka dia sah masuk Islam dengan sendiri dia. Boleh. Kerana apa? Kerana sukar mengembalikan kepada ahlinya. Tiada kepada anak orang Islam tu. Sebab kerana apa? Kerana susah. Payah mengembalikan nak hantar balik. Kalau dia tu kecil lagi, tak balik lagi, kita nak hantar balik. Hantar balik kepada ahli dia. Ahli dia kafir tu. Kalau kita hukumkan dia balik, berarti dia sah Islam dah. Mana duduk sekali Islam kita dah, dia sah Islam. Tapi kalau dia kecil lagi, mung tak sah lagi masuk Islam ni, mungkin duduk mak mung dulu. Budak adik-beradik mung dulu, nanti mung balik, marilah mengucap kalimah syahadah. Jadi susah pula nak hantar balik. Lepas tu hantar balik, takut besar-besar, tak mari pula. Sebab tu maknanya, dia luaskan bab ini. Bab masuk Islam, dimudahkan. Tidak diketat dak. Supaya kita menggalakkan orang Islam. Tiada hukum. Tiada tidak hukumkan kepada anak orang Islam, anak orang Islam tidak dihukumkan tumbuh bulu hari-hari itu dinamakan balik tu dak. Dan jika ada, bukan maknanya kepada tu atas badannya kepada ahli dak, bukan kerana sukar mengembalikan kepadanya tiada dan mengembalikan anak orang Islam, ataupun boleh juga tiada atas badannya kepada ahli tu ahlinya. Mana tiada sukar. Tiada sukar mengembalikan pada anak orang Islam. Tapi jadi jauh sikit lah. Kalau orang Islam, kita tak hukum balik lagi. Kerana apa? Kerana anak Islam, kita boleh hantar pak dia tak apa. Hantar mak pak dia. Pas susah pun tak ada susah. Sebab dia Islam dah. Tapi kalau dia kafir, kita nak hantar balik. Mung dia macam tu mengucap kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tibanya kita dah mu tak balik lagi. Tak sah. Hantar klik komboris dia. Susah. Sebab tu beza dengan tu orang Islam. Orang Islam adalah tidak payah. Sebab tu kitanya tidak hukum balik lagi. Semata-mata tumbuh bulu hari-hari, tidak hukum balik lagi. Dan jika ada perempuan itu lagi kecil, mana masih kecil, lagi mana masih kecil, lagi mana masih kecil lagi sayyib, maknanya janda. Sayyib, janda. Murad sayyib di sini mazhab kita Syafi'i. Kalau tak salah mazhab lain serupa juga, adalah perempuan yang hilang darah dia sebabnya setubuh. Yang hilang bikir dia
Jangan hilang darah dia dengan subuh. Kalau dengan tangis, kalau dengan tajam haid, kalau hilang dengan sebabnya melompat, apa lagi melompat rumah ini melompat je hilang darah dia. Atau sebabnya kayu masalah, walai khinak dia masalah, dengan kayu masalah, naudzubillah. Ataupun dilahirkan tidak adanya darah masalah lahir mari memang tak ada sifat darah tak ada dah. Putus dah darah ni. Orang tua-tua sebut atas dua lapis. Hak darah hak dua lapis tu payah cari. Hak tu payah. Baliknya apabila mahir tu dia putus sendiri dah. Mahir tu dia kada tajam tu dia putus sendiri dah. Ataupun ada melompat pun itu dah. Hak darah hak satu lapis lagi tu, hak tu banyak ke ada berlaku. Tapi ada juga kada ada dia dahirkan diciptakan oleh Allah tidak ada darah. Maknanya jangan kita tertipu kada mari pak buat apa bini aku bukan darah ni. Zina ke tak? Jangan. Apabila kita nikah seseorang puan, tiba dia mana terdapat dia tidak ada darah, jangan kita sangka jahat kata dia zina. Ada kerana boleh jadi kejadian dia tu memang begitu dah. Atau boleh jadi sebabnya haid dia tak tajam sangat ke, boleh jadi putus orang darah dia tu. Jadi banyak sebab lah. Jangan sangka jahat kata dia, sangka jahat gitu. Kerana apa? Kerana ialah orang tua-tua dulu apabila nikah, malam pertama tu dia ambil kain putih. Ambil kain putih apa bawah. Apa nak cek tengok darah keluar ke tidak? Titik ke tidak? Kalau darah titik berarti ada darah. Tengok lagi tak ada darah berarti mana dia tak ada darah dah. Tak? Tengok cek mana bini aku darah tak ada ni. Buat apa tak ada siti abuk ni? Tak ada nampak. Beratlah aku nak tipu dah, bini aku nak rogo ke dah, bini aku nak gini. Jangan. Kerana boleh jadi dia hilang tu dan sebabnya haid dah. Sebab haid, sebab lain-lain lagi. Sebab tu ngajilah, kalau tidak kita tertipu kita. Pas pagi esok tanya bini mu malam tamu darah banyak tak? Darah apa? Mu tak tahu ke? Darah tu lah darah dia. Tak ada, aku tengok tak ada. Mu kena dah. Dah. Dah tipu kita dah. Kita mu kena dah, nak tipu dah bini mu berat dah. Jangan. Ada. Jangan sebab tu kalau boleh jangan cerita ke orang. Ada tak ada jangan cerita ke orang. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia kejadian dia memang tidak ada dah darah tu. Di situlah tapi waliknya adalah. Waliknya ada. Habis kalau tu maknanya sayyib. Sayyib maknanya jahiliah darah walaupun dengan zina ke walaupun dengan binatang ke. Dengan putih lah. Subuh dengan zakat lah. Walaupun dengan binatang ke walaupun dengan zina ke. Itu sayyib dah. Iaitu di sini iaitunya perempuan yang kecil yang sayyib tu. Iaitu sayyib yang dibuktikan perempuan yang dibuktikan pada kubulnya kubur hadapan. Bukan belakang. Hadapan tu. Jikalau dengan zina mana walaupun dengan zina sekalipun. Atau ia tidur. Mana tidur ke tak khabar. Mana tidur jadi mana tidur tak kesedaran orang boti dia. Pertama gitu. Mana tidur buat apa tidurnya hilang. Mana tidur tidak kesedaran orang boti dia. Bangun-bangun tengok maknanya banyak orang nak ubat lali. Apa lagi nak ubat lali ke? Banyak kita tengok filem-filem belah ni tengok. Dia nak kena apa ada puan ni tak tahu gapo yang mau ubat dah. Ubat. Bangun-bangun esok basuh pelai kau mana ni? Cek tubuh pada dia basuh ada gapo ni? Tak. Apa merah-merah ni masalah. Dia cek tengok. Apa orang rogo dia dah. Tapi tak khabar. Tu ya dah tu. Dah dia tak kira sedara tak sedara tak kira yang penting hilang darah dia dengan dibuktikan walaupun zina ke atau tidur tak khabar ke atau dia gagah dia paksa. Orang rogo dia paksa. Pergi tangan pergi kaki masalah ni. Nauzubillah. Tu dia katakan sayyib. Kalau orangnya paksa makanya kita nak lawan, wajib lawan. Orang puai kalau orang yatim orang mana mari nak rogo dia wajib lawan. Mati syahid. Ada itu pendapat jumhur ulama yang muktamad adalah yang mati syahid. Mati sebabnya kita jaga nyawa kita, jaga malu kita ada mati syahid. Supaya orang mari nak rapah harta kita, nak telefon kita masalah. Yang mari rapah nak telefon kita jaga telefon. Mati tak ada telefon harga 100 riyal ya. Ada mati syahid. Kerana jaga mati kerana jaga harta ada mati syahid. Kitanya tak beri dia mati syahid. Kalau beri dia tak masalah. Tapi ialah kalau lawan mati syahid walaupun harta sedikit sekali pun. Siapa orang zina? Orang mari dogo tu.
Ni kadang mari nak rogo dia tanya, tak boleh. Mati tu adalah mati masuk neraka tu sebab apa? Sebab orang tahu dah orang nak bunuh. Kalau lawan orang bunuh. Lepas tu tiba-tiba tak pas tangan. Dosa besar tak ada. Hak kita lepas tu dosa besar. Kalau orang mai paksa nak zina, kitanya boleh gagah, boleh kita lawan sampai mati tak kira dah. Kita boleh lawan, kita cari boleh lawan, kita tak lawan, hukumnya dosa besar zina. Itu pendapatnya muktamad. Cuma ada setengah ulama saja. Ada setengah ulama katanya kalau sekiranya orang paksa, kalau kitanya duk lawan dia sampai mati tahu dah mudarat, mati maka haruh. Itu kata setengah ulama. Tapi jumhur ulama tidak haram. Kerana dua perkara. Ada. Kerana ulama katanya dah dua perkara saja yang orang paksa kita tak boleh serah. Orang paksa yang kita tak boleh serah adalah dua perkara, iaitu yang pertama bunuh nyawa, bunuh diri sendiri ke, bunuh orang lain ke, bunuh nyawa. Yang kedua adalah zina. Maka zina samanya ada orang tu zina dia zina orang adalah tak boleh buat dua benda ni. Hal lain boleh buat. Orang paksa semua tokong, boleh semua tokong, tapi hati jangan semua zahir saja. Tu dia. Hak tu boleh. Orang suruh tu paksa suruh minum arak boleh, orang paksa suruh makan babi boleh. Hak selain pada dua ni boleh semua. Tapi dua ni tak boleh zina dengan bunuh orang. Pas kalau kitanya lepas tangan. Tak, kita tak lawan lepas. Takut. Orang puannya dia takut ni, takut calar muka dia. Pisah duk muka dia tu ke. Orang nak rogo dia tak, kalau lawan-lawan, kalau mati tak apalah, kalau tak mati hang muka habis hulu, malu kok orang lagi ni, siapa nak pula. Just lepas tangan. Lepas tangan tu lebih malu pada hanu lagi. Masa duk orang nak rogo dia memang mikir hatu dah. Syaitan mari ke. Pas ada tu Allah. Gimana malu seumur hidup. Baik kalau muka ada no kelar orang ke no gaponya, malu sebentar saja. Tapi selepas tu tidak malu dah. Tapi kalau dia rogo adalah mati, tu adalahnya malu sampai bila tu. Mati pun. Jikalau daripada zakat binatang sekalipun, walaupun dengan zakatnya binatang sekalipun, maya beruk je. Ada sebab orang ni maya beruk. Sekalipun. Lepas tu kalau lah ni main dengan hak palsu tu. Mana lah ni banyak main palsu. Dah main hak palsu tu. Dia main hak plastik main tu. Hak tu dak lah. Hak tu dak. Kerana hak tu boleh tak panggil. Hak tu tak panggil boti dak. Hak tu zakat palsu. Dah tu zakat palsu adalah dinamakan boti dak. Hak tu salah main dengan kayu, main dengan buah supaya main buah-buah tu. Supaya tu. Dari Yahudi pana buat banyak Korea, Jepun yang buat tu untuk apa jahat sungguh ni. Deh. Baru ni nampak Facebook rasa. Dia Kemoja pun ada jual dah. Jual dalam Facebook tu. Orang main. Baju dalam Facebook. Tu dak dah. Ni masalahnya zina, tidur rahbar, gagahi atau zakat binatang. Hak nu apa sudah. Maka dinamakan sayyib. Jadi ketika itu nama sayyib dah. Nama sayyib dah. Apabila hidayah bikir dia dengan cara wati sama zina sama apa pun adalah hukumnya sayyib. Bersalahan jika diwati pada duburnya. Jadi baranglah demikian itu. Panggil sayyib dah. Mana secara tu panggil sayyib. Tapi muhsan tak lagi. Tak panggil muhsan lagi. Muhsan tak lagi. Muhsan adalahnya tak ada muhsan lain. Kita kadang duk tukar. Muhsan atau muhsanat. Muhsan adalahnya perempuan yang sudah diwatikan oleh suami dia dalam nikah yang sahih. Apa dia sudah setubuh dengan tok laki dia dalam nikah yang sahih baru muhsan. Muhsan dah nikah yang sahih. Kalau nikah tidak sahih atau zina tak boleh muhsan lagi. Orang tu biasa setubuh dah tapi setubuh dalam nikah yang tidak sah. Tak boleh muhsan lagi. Kerana muhsan adalah hukumnya no rajam sampai mati. Muhsan kalau zina rajam sampai mati. Nak panggil muhsan dia kena wati dalam nikah yang sahih dah. Walaupun sekali. Panggil nama sayyib. Adapun muhsan belum lagi. Bersahan demikian itu demikian katanya lah perempuan yang diwatikan pada kubur tu panggil sayyib. Bersalahan jika diwati pada duburnya. Hak belakang. Atau dijadikan dengan ketidakan bikir. Tu lagi tu lahir tu mari tak ada bikir, tak ada darah mula lagi. Atau dengan kuku atau mana pecah dengan kuku. Hilang sifat darah dia dengan sebab kuku, main kuku masalahnya. Pasal gata apa kuku masuk, kuku panjang ke. Hilang kuku. Atau keras head, mana tajam head. Head tu kerah, maknanya ialah head tu alahnya tajam sangat.
pedih sapanya luka. Hilang. Atau dengan dimasukkan suatu yang lain daripada zakat. Masuk suatu lain zakat ni sini. Seperti alat palsu tu lah. Dah alat palsu tu lain daripada zakat. Seperti anak jarinya misal, seperti anak jarinya atau lain-lain lagi, maka dihukumkan segala perkara itu bikir juga hukum bikir lagi tu. Itu panggil hukum bikir lagi. Tafriq tak lain hukum bikir, maka memadalah diamnya itu izinnya. Maka memadalah diamnya itu ialah izinnya. Nyonya perempuan yang tu hilang itu tersebut tu. Kalau tu maknanya diam tak apa dah. Tanya darah, ada darah, saya dah hilang dah darah. Buat apa? Haid mari tajah hari tu. Dah hilang dah. Dah. Luka dah masalah. Bahkan mana idrab ibtali, nak batalkan hukum tadi. Bahkan jika memberi tanda diamnya itu akan anggannya seperti bertiak. Ni. Ini batas ni lah. Mana hak diam, kalau diam senyap. Kalau senyap, tu panggil izin dah. Diam izin. Guna ya. Ayah nak nikah, ayah dengan tu abeli kita ni. Ada. Senyap. Tu. Dia dah. Madai dah. Bahkan tetapi, jika memberi tanda, diamnya itu akan enggannya. Tapi diam-diam pun ada yang beri tanda-tanda katanya tak mau. Tak nak enggan. Enggan. Tak mau. Jadi dah diam-diam pun ada tanda-tanda tak sih. Misalnya seperti bertiak. Ada. Tu ini mana murat tiak siman tu bi air mata. Tu bi air mata. Deh, ya nak nikah dah ni. Tu bi air mata. Air mata tak sih ni. Ada. Tu bi air mata ni kalau kita tak sih, ada juga kadang gembira sangat. Ada. Gembira sangat kadang dia suka bi air mata, jaga, tu jaga. Walaupun tiak tu maknanya ada arti dia. Tu air mata tu ada arti dia. Arti tak nak masalah. Banyak kayak gitulah. Tiak masalah, ada tanda-tanda diam-diam pun tiak. Jawab dak tapi tiak. Atau menangis mengauli bau tubik suara. Kalau tiak, dia panggil tubik air mata saja. Tiak tubik air mata itu bahasa Melayu. Kalau tiak, tapi kalau bahasa kecil ni tiak tubik suara, tiak agak tu bahasa lah ni. Bahasa lain tiak pun tubik air mata. Dan menangis ada suara. Tapi ada lagi kitab maknanya tiak maknanya tubik air mata saja. Tiak. Buat apa dak tiak? Ada tiak tubik air mata tu. Atau menangis tu tubik suara. Ada tubik suara. Jawab dak. Ini sebab apa ke? Dia nak jawab takut pak marah. Duk menangis tu. Menangis. Atau memukul pipinya, duk menapa pipi dia. Tak sih dia. Mana orang Arab ni. Ada banyak Arab gitu kali. Kalau orang kita jaga, kalau menapa sendiri. Ada. Nanti jaga. Kenapa? Metak sunni ke kenapa? Atau lainnya tersebut? Lainnya lain tersebut. Tidaklah diamnya jadi izinnya dak. Dah terpanggil jawab jikanya. Maka tidaklah diam itu memberi arti dia izin dak. Kerana diam adanya diam cara lain. Kalau diam hak diam senyap sungguh, tak ada tiak, tak ada gapo. Izin dah. Cuma memang hati dia ada juga hati dia tak sah tu. Hati dia tak apa nak nikah tu. Tapi diam tu je dah izin dah. Sebab tu orang puas kalau dia tak sah, jelas tak sah dah. Ataupun tiak itu adanya tanda-tanda tak sah. Kalau diam saja adalah namanya izin dah. Dia izin dah, tak boleh buat apa dah. Sebab tu nak panah dulu. Dia habis dah, tak boleh dah. Dia akad nikah dah, tak boleh dah. Habis, maka jika ada perempuan itu kecil lagi sayyib, kalau dia tu dah perempuan tu kecil lagi, lah pula sayyib dah janda dah. Lagi akilah yang cidik dah, yang akil dah. Tidak harus seorang ini tak sah. Tidak harus, lah pula tidak sah. Tambah itu. Kerana tidak harus ni keadaannya sah. Tidak harus ini, lah pula tidak sah. Seorang mengkahwinkan iaitu wali dia. Seorang wali mengkahwinkan dia. Kalau sayyib tak boleh. Sama ada bapaknya atau nenek. Tak kira dah. Ni. Kalau kecil atau sayyib tak boleh. Ingat boleh nak paksa tak boleh ni. Ni ada berlakunya seorang tu. Yang nikah pak dia paksa dulu. Lepas lah ni. Dia kerti hukum duk dengan ustaz-ustaz. Duk dengan ngajar semua okay? Duk ngajar. Tak segala ngajar-ngajar tahu obat ni. Tak boleh. Syirak dah. Puan tak tahu pak gua ni anak ramai dah. Nampak mana orang besar-besar dah nak boleh natu dah. Apa pak gua ni? Saya kira masa nikah dulu pak tak tahu. Pak je tak tahu tanya ialah anak dia dah didogo ke dah. Dah zina. Nampak budak tak ngaji tahu ke apa pak paksa suruh nikah? Dia tak sih.
Tak si sedekah dia. Dah janda dah. Dah hilang darah dah. Tak sah tu. Bapak guna anak ramah dah. Ada. Ini masalah ni. Sebab tu nak ngaji. Tak ngaji masalah. Ada jangan suami tu dan nikah dah. Lepas tu pura tu pergi dakwa. Masa dulu saya hilang dah. Hilang darah. Makanya lah dakwa seorang tak ditimbulkan oleh syarak. Tapi syaratnya jangan suami tu tasdik percaya. Kalau suami percaya habis. Tapi aku tak percaya mu. Lawakmu. Mu nak aku dengan sini. Jangan percaya sudah. Tak ada saksi. Saksi mana? Tak apa. Yutafaru fid dawam mala yufaru fil ibtida. Tapi syaratnya jangan suami itu elahnya tasdik dia percaya dia. Mengkahwinkan dia sama bapa atau nenek tak kira. Istimewa pula lebih-lebih lagi. Istimewa pula mana pada tidak sah nikah. Istimewa lebih-lebih lagi tidak sah nikah. Lebih lagi pula. Yang lain daripadanya keduanya, lain padanya pak dan nenek tu. Pak nenek pun tak boleh nak paksa. Min babi aulanya tu maknanya istimewa lah. Min babi aula adalah yang lain padanya pak atau nenek. Maknanya tidak sah lah. Melainkan ni kemudian pada balik dan izinnya hanu balik lepas tu izin. Kalau mana perempuan yang kecil lagi tapi fikir dah hilang dah. Boleh dah. Ingat kalau anak kecil lagi, anaknya umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi sifat darah tak ada dah. Sifat darah dia tak ada dah. Kita nak paksa tak boleh. Dia walaupun kecil lagi tapi balik tapi dah sayyib tak boleh dah. Dan sebab kalau balik tapi sayyib pun sama juga. Sebab tu nak tunggu balik dan izin kedua tu. Tunggu dia balik lepas tu izin baru nak paksa. Dah nak izin dah. Pada izin tak paksa lah. Tu dia. Dengan katanya izin pula tak lu. Izin dengan katanya kata puan tu, kata mana yang sore? No sore. Boleh ke ayah nak tu nikah yang beli kita ni? Ya, saya setuju ayah. Ikut ayah lah. Ada. Dah. Ke mana no sore gitu? Kalau katanya, kalau tidak sore tak boleh. Tidak sore tak boleh. Jangan sore. Kalau duk senyum saja tak ada. Kalau hangguk kepala tak ada. Setuju tak? Tak ada, yang sore. Jelas. Nyata-nyata dan lidah dia. Habis dan jika ada yang ia kecil. Okey tak? Sikit ke. Dan jika ada ia perempuan itu kecil. Lagi sayyib. Kecil lagi pula sayyib. Lagi gila, gila pula. Kecil lagi. Sayyid pula. Sayyid makna tubuh dah. Lain pula gila. Maka harus bagi bapa dan nenek itu mengkahwinkan dia. Dah harus. Sayyid dah. Balik dah. Cumanya gila. Apa gila? Maklum dah. Lama dah. Maka harus bagi bapa dan nenek mana tahu dan mana tahu. Kerana situ tak boleh dan dua wali sorenya. Dan mana atau nenek dia itu mengkahwinkan dia akan perempuan yang kecil tadi tu. Tiada harus hakim. Mana tahu qadi itu tak dah. Tak boleh mengkahwinkan. Tiada hakim dan tiada apa ada. Hak boleh nikah dia pak dia atau nenek dia saja. Kalau sayyib gila. Kecil. Kecil lagi. Gila lagi. Tu dia. Pak nenek saja jangan boleh. Hal lain tak boleh. Dia tunggulah hal lain. Dan jika ada ia sayyib lagi balik, lagi gila. Apa hak tu lah ni? Kalau ia sayyib, lagi pula balik dah. Maqabil hasan ni hak tak balik lagi, hak maqabil lagi kecil. Kalau siwanya dah balik tapi sayyib, lagi pula gila. Maka bagi bapa jenis harus bagi bapa dan hakim. Kalau balik bapa pun boleh, bapa dan tamak air dan nenek. Maklum dah dua ni. Kedua tak boleh tinggal. Bapa atau nenek. Dan hakim dan boleh juga hakim. Mengkahwinkan dia tiada lain yang lainnya lain padanya 3 orang tu. Lainnya lain 3 orang tu. Mana 3 orang ni boleh. Pak, nenek atau hakim. Bila apalah balik. Jadi masalah hakim dah ingat.
Hakim apa baliknya. Kalau dia tu ilahnya balik dah, gila, sayyib boleh. Kalau kecil lagi, pok dengan nenek haja boleh. Nenek tak tu mana tu hakim adalahnya no balik dulu. Mana payah nak ingat ni? Ngaji sendiri ya baca kita, ingat tu payah. Tetapi jika hakim mengkahwinkan dia akan perempuan sayyib tadi, sayyib yang balik yang gila tu, tiada harus tiada harus. Kalau sekiranya hakim tu mengkahwinkan, mana hendak? Mengkahwin mana hendak? Nak, mau. Kalau hakim tu mau nak mengkahwinkan dia, tidak harus, lain pula tidak sah. Dabik, tidak harus. Mana pula tidak harus lagi. Tidak harus mana tidak harus lagi. Tidak harus lagi, nak tunggu dulu. Tidak harus lagi, melainkan dengan syarat apa? Nyata hajat perempuan tu kepadanya nikah. Nak tunggu dulu. Kalau hakim nak nikah puai tadi, puailah balik sayyib gila, maka adalah tak boleh nikah lagi kecuali nak tunggu nyata hajatnya dulu, hajat nak nikah dulu. Kalau tak nikah, ada masalah masa nak tunggu. Maknanya adanya tu sakat dah. Pihak hakim nak nikahkan sayyib gila yang balik, dia kena ada hajat dulu. Kalau tak nikah lagi, siapa nak jaga dia masalah orang gila. Tak. Mak pak tak ada dah masalah. Mak pak tak ada. Tiba-tiba dia tu balik sayyib gila pula. Makanya perlu kalau tak nikah tak ada orang jaga dia. Susah nak orang nak jaga semua. Maklum lah orang jatuh nak pergi jaga tina ni payah. Kalau tak nikah susah nak jaga ni. Buku aurat ke buku apa. Kalau tok laki dia tak apa. Caranya cari tok laki seorang. Tu comel jangan. Tapi gila masalahnya. Cari jatuh seorang. Ada untuk jaga dia. Boleh. Berhajat nak tengok keadaan dulu. Kenapa ke Tok Qadi lah nak tengok keadaan dah. Tengok. Nak tunggu. Kalau tak ada tak berhajat lagi, tak sah. Nampak budak ni dah berjuru, tak ada gapo pun. Dah umur tak ada kena ada gapo pun, dah gila cara dia nya, tak ada gapo. Dah. Dia buka aurat tak ada dosa lah, tapi yang maklumlah tina buka aurat apa tu. Mana tunggu tu. Bersalahan bapaknya dan neneknya. Tafriq bersalahan. Tiada, jadi maka tiada disyaratkan baginya, bagi bapa atau nenek dia. Tidak disyaratkan baginya bagi puai tu. Hajatnya, hajat puai tu. Jadi pada nikah. Tidak disyaratkan baginya, hajatnya. Tengok, baginya hajatnya. Kalau tak ada hajatnya jangan. Tidak syaratkan baginya puai tadi, ada hajatnya, hajat nikah. Tak syarat dah, no hajat nikah dulu ke apa tak. Boleh. Tak ada berhajat ke, ada hajat tak ada hajat tak, kiralah boleh nikah lalu tu. Habis. Dan jika ada perempuan itu sahaya. Kalau puasa ni itu ialah daripada sahaya yang bukan mubaa' atau mukatab. Sahaya tapi bukan mubaa', bukan mukatab. Mubaa' lepas dah yang dimerdekakan penghulu dia separuh hari masalahnya. Adapun mukatab yang dia akad kitabah, akad bayar asing kepala tu untuk mula dia. Bukan dua ni dak. Maka berkehendak penghulunya tiba-tiba kehendaklah oleh tok ngulu dia, saya tu mengkahwinkan dia. Nampak tok ngulu tengok nak nikah dah ni. Tak nikah susah ni. Dah itu dia. Aku tak agak dah. Masalah. Puan nampaknya lah nafsu kuat ni masalah. Ada, aku pun tak agak dah. Jadi berhajat tengok keadaan dah. Hajat nampak nak nikah dah, nak cari suami dah dia. Maka harus ia penghulu mengkahwinkan dia hamba sahaya tadi, sama ada ia sahaya kecil atau besar, tak kira lah. Kecil mana belum balik lagi, besar dah kira. Sama ada bikir atau sayyib, tak kira dah. Sama ada akil atau majnunah, gila, tak kira. Sama ada mak anak yang sudahnya tu dapat anak, yang sudah tidur oleh tok ngulu dapat anak. Mak anak adalah selepas tok ngulu mati dia jadi merdeka dah. Mak anak lepas dah panggil umul walad. Umul walad panggil mak anak adalahnya seorang hamba yang sudah ditidurkan oleh tok ngulu dia ataupun ayah tok ngulu dia dapat anak, tu panggil mak anak. Maka hamba ini sama kira mak anak boleh nikah. Kita tidur dengan dia, dapat anak seorang dua orang, tak kira lah. Tiba-tiba kitanya nak nikah dia kepada orang lain, boleh. Tapi ada syarat-syarat dia tu. Lepas dah syarat-syarat nak nikah dengan hamba tu, nikah sama hamba dia atau orang merdeka, ada syarat-syarat dia. Atau mudabbar atau hamba sudah dia taklif merdeka dengan mati tok ngulu. Anti hurrun, kalau puan anti hurrun, anti hurratun ba'da mauti
Awak merdeka selepas aku mati. Sama ada izinnya sahaya atau tidak? Tak ada izin tak kira lah hamba. Tak ada hak. Maka jika menuntut sahaya itu akan penghulunya mengkahwinkan dia, tiada jadi maka tiada wajib ia penghulu memperkenankan tak. Tak wajib dah. Hak dah ambil sini tak payah rujuk dah. Hamba tu ada. Tuan nikahlah saya ada jumpanya seorang lelaki yang baik, seorang lelaki gini-gini. Tak wajib penghulu dia terima, tapi sunat, bukan sunat lah. Kalau minta sunat. Tak sunat. Wajib tu tak. Jadi tak wajib sini selama mana tidak membawa kepadanya zina. Tak wajib selama tak membawa kepada zina. Kalau membawa kepada zina, kalau tak nikah bawa kepada zina maka wajib. Tu wajib tu. So, tambah situ manis selama mana tidak membawa kepada zina atau selama mana tidak takut zina. Tak takut zina maka tak wajib. Kalau takut zina wajib. Kalau tak nikah lagi budak ni zina dah. Wajib masa tu, wajib timur. Dan jika ada ia sahaya itu badal. Dan jika ada ia sahaya itu tiada harus bagi penghulunya sekalipun. Makna walaupun sahaya itu tidak harus, ini tidak harus wati. Nak tambah itu. Tidak harus wati bagi penghulunya sekalipun. Walaupun ialah hamba tadi tidak harus penghulu dia wati. Ini semua hamba tu adalahnya harus bagi penghulu dia wati dia. Tiba-tiba ada sebab tertentu makanya tak harus bagi penghulu tu tidur. Sekalipun tak wajib terima juga. Maka apabila tidak harus wati, apabila tidak harus wati, berarti maknanya perempuan itu nak nikah lah. Tunggu betul tak? Kerana apa? Kerana penghulu nak tidur tak boleh dah. Kalau yang penghulu dia boleh tidur, nak jaga dia pada takut dia berlaku zina, mana boleh tidur dengan hamba tu. Ini dah harai dah. Penghulu dia tidur dah. Wati dah. Maka ketika itu sekalipun tak wajib terima lagi. Itu situ. Tak wajib terima lagi. Lepas lagu mana panggil tak wajib? Mana haram bagi penghulu tu wati tu? Yang ada sebabnya adalahnya hamba ini bini orang dah. Kalau bini orang kalau bini orang maknanya nikah apa? Mana cara dia nak? Bawahnya ialah hamba ini dia panggil bisa ke nak bisa? Iaitu sahaya itu dua adik-beradik. Jadi sepertinya sahaya itu ada dua adik-beradik. Ada adik ni. Ini dia ada dua adik-beradik. Lepas tu penghulu tu seorang. Lepas tu ada adik-beradik ni ilahnya puai belakang. Penghulu yang sama. Maka apabila penghulu tidur salah seorang pada seorang ni, tak boleh tidur seorang lain kerana adik-beradik. Soalnya semua dapat nikah dah. Kalau dia tidur seorang ni, dia tak boleh tidur ni dah. Anak mari tu masalah. Ada. Kalau dia tidur seorang, maka ni hamba yang diwatikan oleh penghulu dia, hak ni tak boleh wati dah adik-beradik. Atau mak dara dengan anak dara. Hak ni mak dara ni anak dara. Lepas tu penghulu tidur dengan mak dara, tak boleh tidur dengan anak dara dah. Tidak. Maka ketika itu dia panggil salah seorang tu harai di atas penghulu dia tidur dah. Tiba-tiba hak ni yang mari minta ada tuan nikahlah saya dengan nikahlah saya, carilah suami saya. Kerana saya duduk dengan tuan pun ialah tuan tak boleh dengan tidur dengan saya juga masalah. Maka tak wajib terima juga. Walaupun harai atas penghulu tidur dengan puan tu sekalipun tak wajib dia terima untuk nikah tu, tak wajib. Hamba dia nak nikah tak sini nikah ikut dia lah, walaupun harai tak harai pun masalah wati suku. Habis itu. Nak tulis tu, kalau tidak tak nak. Seperti adik-beradik. Seperti perempuan itu tu sahaja itu dua adik-beradik. Tulis gitu apa dah. Baik dah. Atau mak dengan anak. Siapa? Dah anak dia tak boleh dah. Boleh dah. Tetapi sunat, ni bersungguh pun kata tak wajib, istidrak padanya tidak wajib. Tetapi sunat bahawa jangan ia anggan, ia sayyid tu, ia penghulu anggan pada mengkahwinkan dia janganlah. Kerana apa? Kerana memeliharakan daripadanya jatuh. Ini oleh sahaya tu. Dan memeliharakan daripadanya jatuh ini oleh sahaya tu. Yang tiada segi jatuhnya mana berlaku. Jatuh si mana berlaku waqa'ah. Mana berlaku pada benda yang tak sepatut. Enggak boleh duk zina, duk main dengan jatah tu. Nikah dah.
Habis, dan harus bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya perempuan laki-laki, tengok, dan dengan yang kurang yang tiada kupu bagi sahaja sekalipun. Wallahu alam. InsyaAllah wifi tak boleh beli lagi dah. Sebab esok nak musafir pergi pondok sepupu pula. InsyaAllah nanti kita sambung ngaji dia esok. Malam ni insyaAllah. Seperti ni malam ni baca seperti biasa lah. Cuma esok tu kita cuti pula. Musafir insyaAllah lah. Nanti apa